Ya, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Ada bersama dengan saya, Fazli Fuad dan juga Sofia. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat seketika, saya dah bagi tahu yang kita nak bercerita berkenaan dengan tajwid. Sebab apa? Sebab di dalam bulan Ramadan ini, ramai di antara kita yang ingin memecut ataupun mengumpul seberapa banyak pahala, antaranya mereka membaca Al-Quran. Tapi adakah kita sedar yang mana apabila kita baca Al-Quran itu, mungkin ada kesilapan-kesilapan kecil yang kita baca itu. Mungkin kesilapan tajwid itu sendiri. Baik, untuk memperkatakan tentang perkara itu, kita bersama dengan teacher Nur Ilya Nordin, tutor mengaji. Dan kalau anda masih ingat lagi, kalau anda tengok Malaysia hari ini, hari Isnin hari itu, teacher ada menyentuh berkenaan dengan cara pembacaan yang betul surah Al-Fatihah. Betul. Tetapi untuk hari Khamis, hari Khamis ini, teacher akan menerangkan kepada kita tentang celik tajwid. Yes, insyaAllah. Okey, baik, betul teacher apa yang saya katakan tadi, bulan Ramadan ini ramai yang mungkin sebelum ini membaca Al-Quran, tetapi bulan Ramadan ini lebih lagi lah mereka buat kan. Tetapi anda kata mereka ni baru mula nak belajar mengaji kan. Apa yang mungkin mereka harus lakukan terlebih dahulu? Okey, jadi hari Isnin lepas saya dah kongsikan mengenai cara bacaan Al-Fatihah yang sebenar. Tapi kemudiannya ramai yang tanya, jika bulan puasa ini nak start belajar tajwid, dari mana perlu kita mulakan? Okey, jadi topik pada hari ini kita akan bincangkan tentang huruf-huruf hijaiyah. Okey, huruf-huruf hijaiyah ni kalau kita belajar A, B, C sampai Z, kita panggil huruf Roman. Okey, tetapi bila kita nak belajar mengaji, kita perlu mengenali huruf-huruf hijaiyah. Okey, huruf-huruf hijaiyah ni adalah huruf-huruf bahasa Arab sebenarnya. Okey, bahasa Arab yang dikumpulkan dan dia akan menjadi kalimah di dalam Al-Quran. Okey, dan kita perlu tahu berapakah jumlah huruf-huruf hijaiyah ini. Okey, kalau nak ikutkan dia ada dalam 30. Okey, tetapi kita perlu tolak lam alif dan juga hamzah. Okey, kerana lam alif ini adalah gabungan antara huruf lam dan juga alif. Dia adalah gabungan. Okey, tapi kita letak juga dia sebagai huruf hijaiyah. Okey, dan selepas itu kita kena tahu alif dengan hamzah. Okey, alif tu kira vokal lah. Kalau kita A, E, I, O, U di dalam Al-Quran, alif wawiyah ni dikira vokal. Jadi alif kita tahu dia adalah huruf mad. Okey, huruf mad. Jadi huruf mad ni dia tidak boleh menerima baris. Okey, yang boleh menerima baris adalah hamzah. Baru kita boleh sebut dia sebagai a. Okey, jadi di dalam slide itu kita akan nampaklah kesemua huruf-huruf yang telah saya kumpulkan dan kita akan nampak daripada alif sampailah ya. Okey, di situ memang nampak yang warna merah tu lam alif dan juga hamzah. Okey. Now kalau kita nak tahu hari ini apakah huruf-huruf yang perlu kita tekankan supaya huruf-huruf tu kita tidak tertukar. Okey, kita kena tahu juga tentang makhraj. Okey, makhraj ni adalah tempat keluarnya huruf. Okey, specialnya huruf-huruf hijaiyah ni kita perlu baca dia dengan cara yang betul. Kita bukan boleh baca sengaja tanpa ada pengetahuan tentang makhraj. Okey, yang pertama, katakan di sini saya dah kumpulkan huruf ain dan juga hamzah. Okey, kadang-kadang bila kita membaca Al-Quran, kita dengar okey, kita rasa macam betul. Tapi yang selalu salah lah kan. Bunyi dia antara hamzah a dan juga a. Okey, cuba you sebut. A dan juga a. A. Yes. Okey, so itu beza dia. Kerana a dia datang dari mulut kan. Dia datang dua huruf ni datang dari kerongkong. Tetapi kalau kita nak sebut dia ada pressure sikit dekat kita punya tekak. Jadi kita kena tekankan a dan juga a. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin. Okey, perlu kita bezakan dan jelaskan bacaan tersebut. Okey. Yang kedua, ini antara salah satu huruf-huruf yang biasanya tersalah lah. Okey. Yang kedua adalah huruf ha yang terbuka dan juga ha yang simpul. Okey, ha yang simpul tu, ha yang pertama tu kita perlu baca dia lembut saja. Ha. Okey. Tetapi jika kita jumpa ha yang simpul, kita perlu tekankan ha. Ha. Yes, itu. Okey. Walau bagaimanapun nampak macam sama kan saya tulis ha dengan tu, jadi perlulah letak effort di situ. Okey, kita tak boleh alhamdulillah. Kita bila nampak huruf ha yang lembut, kita teruskan alhamdulillah. Itu pentingnya kita kenal huruf dan juga kita tahu makhraj huruf-huruf hijaiyah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Saya dah kumpulkan. Okey. Ini memang kadang-kadang kita memang akan tertukar. Okey, bunyi dia adalah satu adalah huruf ta, okey, dan yang kedua adalah huruf ta. Okey, saya tulis tulisan Roman di situ. Okey, huruf ta jangan pernah sesekali kita tertukar dia jadi ta. Okey, kerana ada dua huruf iaitu satu ta, satu ta. Okey, jangan pernah. Dan jika huruf ta ini dia bertanda sukun ataupun bertanda mati, okey, beza dia di sini huruf ta ni ada lantunan. Okey, katakanlah up. Dia mesti ada up
Cuba you try. Macam mana? At-ta. At-ta. Dia kena ada lantunan. At-ta. Jika huruf ta bila dia bertanda sukun ataupun dia bertanda mati, dia tiada lantunan. Jadi dia hanya at. At. Cuba you try. At. Yes. Itu beza dia. At dengan at. Okey, itu pentingnya kita mengetahui tentang huruf hijaiyah dan juga makhraj. Okey, yang seterusnya ini pun memang sangat-sangat pentinglah untuk kita faham kerana huruf sin, nama dia huruf sin ya, bukan sa. Sa tu terjadi apabila sin tu berbaris atas. Okey, dan yang kedua adalah huruf tha, dia mempunyai 3 titik. Okey, cara nak sebut dia yang sebenar. Untuk huruf sin apabila dia berbaris fathah, dia akan jadi sa. Kita senyum sahaja, sa. Tetapi jika kita nampak huruf tha yang ada 3 titik di situ, kita perlu keluarkan sedikit lidah. Tha. Tha. Yes, tha. Satu sa, satu lagi tha. Alright? Boleh. Okay, Yang dekat rumah pun boleh cuba juga. Boleh juga, yes. Hari ini kita macam punya berlatih mulut. Kita workout mulut. Pagi ni kan. Okey, baik. Teacher, sebenarnya kita membuka talian kepada penonton di luar sana. Anda kata, sebelum ni mungkin mereka membaca Al-Quran, mereka tidak sedar tentang kesilapan-kesilapan kecil seperti mana yang teacher katakan tadi. Boleh terus menerus hubungi kami di talian 0377261603. Sekali lagi, 0377261603. Boleh baca, mungkin surah Al-Fatihah pun boleh juga kan, untuk kita mempelajari sebutan yang betul, dalam makhrajnya. InsyaAllah. Okey, sambung balik teacher. Okey, saya sambung balik. Okey, ini adalah salah satu yang kebiasaannya tersalah ataupun bunyi dia seakan-akan sama, namun kita perlu beri perhatian bagaimana nak baca dia dengan betul. Okey, yang seterusnya adalah huruf zai, okey, huruf zai dan juga huruf zal. Okey, huruf yang kecil itu adalah zal. Untuk huruf zai, kita perlu sebut dia macam biasa sajalah, bila dia berbaris fathah ataupun berbaris atas, dia akan jadi za. Okey, you imagine dia ZA lah. Okey. Tetapi jika you nampak huruf tu adalah huruf zal kecil kan, dia seakan-akan sama, satu yang kecil, satu yang macam ra, di atasnya ada titik. Okey. Yang kecil itu you perlu keluarkan lidah you, terkenakan lidah. Jadi akan jadi zal. Zal. Nama dia zal. Kita kena bezakan, kita kena tahu nama dia dan juga apabila dia mempunyai baris. Okey. Jika dia berbaris atas, contoh di sini saya akan sebut dia za. Za. Lidah kita mesti nampak. Kalau tak nampak mesti salah lah tu. Salah lah tu kan. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil, kita nak lihat sama ada betul atau salah bacaannya. Kita bersama dengan Wan Abdul Halim dari Kuching, Sarawak. Assalamualaikum, Cik Wan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, saya nak tanya satu soalan. Ya, silakan. Saya ada masalah sebutan huruf ra, tak apa nak tetap. Okey. Okey, terima kasih. Alright, okey. Susah nak sebut. Tak sebut huruf R. Okey. Saya faham huruf R ni ada ada orang tak boleh nak sebut huruf R. Betul? Okey, tapi di dalam tajwid, tajwid kita kena faham huruf ra ni ada hukum dia, iaitu ra tebal dan juga ra nipis. Okey, ra tebal dan juga ra nipis. Saya selalu ulang bahawasanya huruf ra tidak sama dengan huruf R. Betul? Okey, kerana huruf R dia akan ada perulangan. You boleh sebut dia R. Okey. Tetapi bila you nak sebut huruf ra, dia perlu tiada perulangan, dia hanya sekali saja. Ra. Ar-Rahmah. You tak boleh ar-Rah. You ambil masa di situ dan lidah you bergetar. Itu beza antara huruf ra dan juga r. Okey. Dan apabila ra itu berbaris fathah, okey, ataupun berbaris depan, okey, iaitu kalau you nak sebut huruf ra dengan ru, okey, jadikan dia tebal. Tapi jika ra itu berbaris bawah, kasrah, dia akan jadi ri. Jadi dia tidak tebal. Okey, satu tafkhim tebal, satu lagi tarqiq itu nipis. Jadi sesiapa yang tak boleh nak sebut tu tak apa, asalkan faham konsep. Baik. Okey, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil. Kalau tadi dari Sarawak, kita bersama dengan seorang pemanggil dari Perak. Assalamualaikum. Cik Nasir. Assalamualaikum. Cik Nasir. Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik Nasir. Cik Nasir nak cuba untuk membaca petikan Al-Quran ke atau ada pertanyaan kepada teacher? Saya nak tanya tentang pembacaan Al-Fatihah. Ya, saya. Di dalam solat saya nak tahu lah betul ke apa. Ya. Pembacaan Al-Fatihah saya ni betul ke tak ke? Ya, silakan. Jadi boleh ke saya baca? Boleh, silakan. Boleh. Ya, boleh dengar lah kan? Ya, kami dengar kat sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Okey, baik. Terima kasih Encik Nasir. Kita dengarkan penjelasan daripada teacher. Terima kasih Encik Nasir. Okey, terima kasih Encik Nasir. Okey, kesalahan yang memang saya boleh nampak dan juga berkenaan dengan topik hari ini. Okey, yang pertama tadi saya boleh ulang balik sekali. Huruf ra di dalam Al-Quran tidak akan menjadi ra. Ya. Jadi tadi ada Encik Nasir baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Okey, kita kena tukar dia jadi ra lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, sebab tu pentingnya belajar huruf hijaiyah hari ini. Ya, Sebab kita kena betulkan. Instead of ra, okey, di dalam Al-Quran tiada ra. Dia akan jadi ra sahaja. Ra. Okey, dan kemudiannya ada juga an'amta alaihim. Okey, dekat situ kita kena faham. Dekat situ kita jumpa huruf ta. Tadi saya baru je cerita huruf ta dengan ta. Memang huruf-huruf ni kita sering tertukar. Jadi kita perlu tengok betul-betul apa yang kita nampak. Jika kita nampak huruf ta, an'amta alaihim. Jangan an'amta alaihim. Okey, kerana di situ jika kita tersebut salah maka makna dia pun dah berbeza. Okey, jadi berdosa. Jadi kita perlu tengok satu-satu. Jadi Encik Nasir boleh nanti kalau nak tahu dengan lebih lanjut, saya boleh tengok apa yang saya dengar, saya boleh cakap dari segi makhraj, perlu pertingkatkan lagi. Okey, jika nak tahu dengan lebih lanjut boleh tengok saya punya Instagram, nanti kita akan share dengan lebih banyaklah cara bacaan Al-Fatihah yang sebenar. Dan diharapkan hari ini Encik Nasir dapat ilmu yang barulah sebenarnya kan. Kita baguslah sebenarnya kan kalau anda kata kalau kita tidak berani kan untuk membacakan Al-Fatihah dengan cara yang betul kan kita tak tahu kesilapan kita kan. Betul. Baik, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya dengan Punya Ustazah ya. Ya. Jadi saya Abdul Rahim dari Kuantan. Jadi saya nak tanya masalah sikit lah apabila kita sekarang jadi imam di rumah kan. Apabila kita baca mushaf ada kat depan tu, InsyaAllah boleh betul. Tapi apabila kita baca jadi imam tu, banyak akan lagi. Jadi macam mana keadaannya tidak kalau boleh kita nak sama macam kita baca ada mushaf dengan tak ada mushaf. Jadi imam contohlah. Ya. Jadi macam mana Ustazah? Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama Encik Rahim. Terima kasih. Pada dengan saya, okey, jika nak belajar ataupun nak jadi imam, okey, katakan kalau anda tengok mushaf tu lagi baguslah, itu lagi bagus. Tetapi jika nak menjadi imam tapi tak nak tengok refer tu untuk tengok mushaf tu, pastikan surah-surah yang dibaca adalah surah-surah yang encik dah memang faham, dah hafal, dah tahu tajuk dia yang sempurna. Itu lebih baik. Okey. Tetapi jika kita tak ada rasa keyakinan tajuk itu betul ke, salah ke, sedangkan kita menjadi imam, okey, pastikan hanya tengok sajalah mushaf tu. Tak ada masalah pun sebenarnya. Bila kita tengok mushaf, kita akan nampak huruf dia, panjang pendek. Jadi kita akan rasa lebih yakin. Betul. Itulah. Itu bagi pandangan saya lah. Ya, betul-betul kan. Okey, jadi teacher ada lagi yang ingin disambung tentang lagi dua slide saya rasa. Jadi huruf kaf dengan qaf ni pun adalah yang selalunya terjadi kesalahan. Okey, huruf kaf pastikan kita bayangkan huruf Q. Okey, bila huruf Q kita akan tebal sedikit. Okey, dia di pangkal kerongkong kita dan ada pressure dekat situ. Qaf dan juga kaf. Apabila dia berbaris atas dia akan qa. Okey, bila dia berbaris untuk ka tu dia lembut saja. Okey, dia tak ada ka senyum. Okey, qa dan juga ka. Dan seterusnya adalah huruf yang kita boleh pergi ke huruf yang seterusnya, iaitu huruf ghain dengan kha. Ini adalah yang terakhir. Okey, bunyi dia lain, ghain dan juga kha, tetapi dia punya bentuk disebabkan kalau perasan di situ ada titik satu kan. Betul. Jadi kadang-kadang orang tertukar. Nama dia huruf ghain. Apabila ghain berbaris atas bunyi dia akan ra. Dia tidak akan menjadi ra. Okey. Ghain bila berbaris atas jadi ra. Okey. Yang seterusnya adalah huruf kha. Huruf kha mesti ada vibration ataupun getaran dekat kita punya anak tekak. Okey, selagi tiada getaran tu maksudnya makhraj tu kita tak baca dia dengan betul. Okey, dia bukan kha, dia bukan ha. Sebab itu kalau you sebut seakan-akan huruf ha. Okey, apabila huruf ha dia tidak akan jadi ha, dia akan jadi kha. Pastikan ada getaran. Bolehlah praktis di rumah sebenarnya.
Okey, ra dan juga ha. Ini adalah ke semua huruf-huruf yang saya dah kumpulkan yang sentiasa menjadi kesilapan lah apabila kita membaca Al-Quran. Betul, itu antara huruf-hurufnya lah kan. Yes. Dan mungkin sebelum ini mungkin kita tidak perasan kan tentang pembacaan itu tadi, tetapi terima kasih kepada pemanggil sebenarnya yang memberikan respon. Saya rasa pemanggil itu mewakili semua penonton yang berada kat rumah. Kadang-kadang mereka ni samalah itu soalan yang mereka nak ajukan kan, sebab itu merupakan antara kesilapan lazim tatkala kalau kita ni membaca Al-Fatihah. Jadi sebagai kata orang tu mungkin teacher boleh kongsikan kepada penonton dekat rumah kan, bagaimana caranya untuk mereka ini selain pada mereka menonton acara ini bersama dengan teacher, bagaimana caranya untuk mereka ni belajar lagi tentang hukum tajwid ini, teacher? Sebenarnya ilmu-ilmu tajwid ini kita boleh Google juga. Memang ada, tetapi pastikan anda mempunyai guru yang boleh bagi tahu ataupun dengar mengajar dengan cara yang betul. Itu yang penting. Mengaji ni kita perlu ada guru. Itu yang paling penting jika nak belajar tajwid. Nak belajar mengaji bulan-bulan puasa ni, pastikan ada guru. Dan jika anda semua ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai hukum-hukum tajwid, saya buat live setiap malam. Saya akan mengajar di saya punya social media, iaitu boleh je cari Facebook dan juga Instagram Teacher Ilya. Setiap malam Yes, setiap malam sepanjang saya buat. bulan bulan Ramadan. Yes, alhamdulillah. Jadi Teacher Ilya akan bersama dengan Malaysia hari ini sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah. Setiap Isnin dan Khamis. Dah ada tajuk ke apa? Rahsia. Rahsia. Okey, jadi pastikan anda terus menonton Malaysia hari ini nak tahukah apa tajuk yang seterusnya. Jadi terima kasih diucapkan kepada Teacher Nur Ilya Nordin, tutor mengaji yang mengajar kita tentang celik tajwid dan darikan semua telah pun mendapat maklumat lah yang terperinci, dan baru kita tahu tentang Mak Arif Lisukun. Itu belum lagi belajar tu. Mak Arif Lisukun tu saya teringat masa sekolah Darjah Khas dulu kat Johor kan. Mak Wajib Mutasil, macam-macam lagi sebenarnya tajwid ni. Okey.